Buletin 1.30 anda bersama saya Asrul Nizam Kadir. Tajuk utama tengah hari ini. Kerajaan kaji keperluan naikkan royalti minyak kepada 20% untuk Sabah dan Sarawak. Seorang lagi suspek kes samun di kedai Dobi ditangkap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas 55 tahun, Sabah dan Sarawak kini diiktiraf sebagai wilayah atau rakan sekutu berbanding status sebuah negeri dalam Malaysia. Mengumumkan perkara itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, pengembalian status itu sebahagian daripada proses yang akan dilaksanakan selepas kajian Perjanjian Malaysia 1963 MA63 disiapkan. Sekaligus membolehkan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak diberi lebih perhatian kerana masih terdapat daerah yang mundur dan kemudahan yang daif di dua negeri berkenaan. Malaysia Baru dan Kerajaan Pakatan Harapan mengambil maklum mengenai perkara ini dan akan mengembalikan status rakan sekutu kepada Sabah dan Sarawak. Ini adalah sebahagian daripada proses yang akan dilaksana setelah kajian MA63 disiapkan. Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Malaysia di Padang Merdeka Kota Kinabalu malam tadi. Penilaian semula ke atas perjanjian berkenaan perlulah dilakukan dalam semangat setia kawan, saling menghormati dan sikap tolak ansur yang tinggi. Berdasarkan MA63, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura adalah wilayah untuk membentuk Malaysia serta mempunyai sama taraf kedudukannya. Singapura bagaimanapun keluar dari Persekutuan Malaysia pada 1965. Kerajaan sedia mengkaji kenaikan royalti minyak daripada 5% kepada 20% untuk Sabah dan Sarawak. Namun kelulusan mengenai perkara itu dijangka mengambil masa lama. Tegas Perdana Menteri, kerajaan tidak mahu membunuh Petronas. Tambahnya, cadangan menaikkan royalti minyak untuk kedua-dua negeri berkenaan akan dibuat secepat mungkin. Sebelum ini, Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, jawatan kuasa kabinet yang ditubuhkan untuk memperhalusi kaedah pembayaran tuntutan royalti minyak kepada negeri pengeluar diberi masa 6 bulan untuk berbincang dan membuat keputusan muktamad bagaimana peningkatan royalti minyak daripada 5% ke 20% itu akan dijalankan. Dan dalam pada itu, menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad, Sabah dilihat mampu membangun dengan cepat kerana memiliki banyak kelebihan. Katanya pembangunan negeri itu bagaimanapun tersekat disebabkan amalan rasuah sebelum ini. The potential is good, but what happened before was that the cost went up because of corruption. You see, when you have to pay to divert money for corruption, the cost goes up. And then that I think will stop because I intend to adopt the Chinese law where we shoot people. Selain itu, katanya kos pengangkutan satu daripada punca kos sara hidup lebih tinggi di Sabah dan Sarawak. Ujarnya, Sabah berpotensi menjadi pengeluar petrokimia terbesar apabila lebih banyak pengeluaran minyak dan gas laut dalam bermula tidak lama lagi. Terdahulu, Tun Dr. Mahathir hadir pada perjumpaan dan bersarapan bersama Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal serta anggota Kabinet Negeri. Pertemuan itu berlangsung kira-kira sejam dan Menteri berlepas pulang ke Ibu Negara pada jam 10 pagi. Malam tadi, Tun Dr. Mahathir hadir acara sambutan Hari Malaysia ke-55 di Padang Merdeka.
Suspek kedua kes samun kedai Dobi kini direman 6 hari bagi membantu siasatan samun bersenjata berkumpulan minggu lalu. Suspek berusia 20 tahun itu ditahan di tepi jalan di kawasan Juru jam 7 pagi semalam. Perintah tahanan reman dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Session Sungai Petani, Balqis Abdul Halim. Jumaat lalu, pasangan suami isteri yang turut terbabit dalam kejadian samun itu direman 6 hari. Siasatan mengikut Seksyen 395 dibaca bersama Seksyen 397 Kanun Keseksaan kerana samun berkumpulan dengan senjata. Sementara itu, Ketua Polis Kedah Dato' Abdul Rahim Jaafar berkata, kes samun 3 premis itu dianggap selesai dengan penahanan semua suspek. Mereka dipercayai terbabit dalam kejadian samun di Kedai Dobi dan Kedai Serbaneka di Bandar Putrajaya dan Taman Ria. Jenayah itu mendapat perhatian selepas rakaman CCTV kejadian samun itu tular di media sosial. Mahkamah Magistrate Selayang melanjutkan tempoh tahanan reman 3 hari lagi terhadap 2 lelaki berhubung kes bunuh kucing bunting yang dimasukkan ke dalam mesin pengering di sebuah kedai Dobi layan diri di Taman Gombak Ria minggu lalu. Penolong pendaftar Mahkamah Hasliza Razak mengeluarkan perintah reman sehingga Khamis ini selepas membenarkan permohonan polis melanjutkan tempoh reman berkenaan. Terdahulu, kedua-dua suspek tiba di mahkamah pada jam 8.30 pagi. Jumaat lalu, mereka direman 4 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 428 Kanun Keseksaan kerana menganiaya dan membunuh haiwan. Kedua-duanya ditahan di sekitar Gombak pada pagi Jumaat oleh bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gombak berdasarkan risikan polis selain maklumat orang ramai. Bagaimanapun, seorang lagi suspek masih bebas dan kini diburu. Ketiga-tiga yang diburu selepas membunuh seekor kucing bunting dengan memasukkannya ke dalam mesin pengering pakaian di Dobi berkenaan pada 12.30 tengah malam Selasa lalu. Bangkai kucing malang itu kemudian ditemui seorang pelanggan pada jam 10.30 pagi ketika ingin menggunakan mesin pengering sebelum sebuah pertubuhan membela haiwan bertindak melaporkan kejadian kepada polis. Pelakuan kejam mereka dirakam kamera litar tertutup CCTV premis serta tular di media sosial dan mendapat kecaman masyarakat yang berharap hukuman berat dikenakan kepada pelaku termasuk penjara dan bukan sekadar hanya dikenakan denda. Penahanan seorang pemuda autisma yang dikatakan menyentuh dada seorang wanita Selasa lalu dilihat petunjuk bahawa kefahaman masyarakat termasuk pihak berkuasa terhadap insan istimewa itu perlu dipertingkatkan. Selain perlunya program bersama Badan Berkaitan Autisma dilaksanakan bagi meningkatkan kefahaman terhadap golongan berkenaan. Pengerusi Persatuan Autisma Muslim Malaysia, Autisma Malaysia, Zamri Tembul mencadangkan supaya prosedur operasi standard SOP mengendalikan kes berkaitan orang kurang upaya OKU ditambah baik. Mungkin juga boleh membina SOP bagi mengendalikan kes yang melibatkan autism khususnya dan OKU lain amnya. Bagi orang awam, saya fikir harus lebih empati dan bertimbang rasa sebelum mengambil tindakan undang-undang terhadap individu autism. Orang awam juga saya rasa harus sedar bahawa individu OKU ada yang kita tidak dapat lihat dari segi fizikal. Zamri turut mencadangkan penguatkuasa diberi pendidikan dengan pengetahuan mengenai autisma serta kemahiran mengendalikan golongan berkenaan sekiranya berlaku kes seumpama ini. Beliau juga menyarankan ibu bapa yang mempunyai anak autisma agar tidak berputus asa mengajar dan mendidik anak mereka mengenai batas sentuhan dan privasi terutama di tempat awam walaupun ia bukan perkara mudah. Rabu lalu, Mahkamah Magistrate Petaling Jaya menolak permohonan reman 4 hari terhadap seorang pemuda autisma 22 tahun selepas dia ditahan malam Selasa lalu berhubung siasatan kes cabul seorang wanita di luar sebuah restoran di Subang Jaya, Selangor. Tahukah anda bahawa main kutu salah di sisi undang-undang? Di bawah Seksyen 3 Akta Larangan Kumpulan Wang Kutu 1971, individu yang didapati bersalah menjadi penganjur atau ibu kutu boleh didenda tidak lebih daripada RM500,000 atau lebih malang lagi dipenjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK melalui laman Facebook
Cybercrime Alert Royal Malaysia Police memaklumkan terdapat beberapa kes penganjur atau ibu kutu yang menghilangkan diri bersama wang dibayar oleh peserta. Justru orang ramai dinasihatkan berhati-hati jika menyertai kegiatan main kutu kerana berisiko ditipu. Peserta juga boleh membuat laporan polis sekiranya penganjur menghilangkan diri. Siasatan kes berkaitan kegiatan kutu akan dipindahkan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Pada 3 Jun lalu, 9 wanita di Segamat Johor dilaporkan kerugian di antara RM200 hingga RM4,500 selepas diperdaya ibu kutu berusia 30-an. Bertemu kembali. Bekas Setiausaha Agung MIC Datuk G. Kumar Aman mengumumkan akan tetap bertanding di pilihan raya kecil Port Dickson sekiranya UMNO meletakkan calon menentang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, tindakan UMNO yang mahu mengambil kerusi tradisi MIC itu sebagai angkuh dan tidak sensitif kepada masyarakat India. Kenapa UMNO nak bertanding adalah sebab-sebab yang tertentu. Bagilah penjelasan. Kalau dia bagi itu, at least saya faham. Now sentiment of the Indian of the country, Indian people of the sentiment Indian tu, macam kita just biarkan macam itu. Kalau kali ini kita lepas, sesiapa orang kaum India tak bertanding, the next election will be the 8 kerusi saja kepada MIC. Tak malu ke? Jika UMNO terus berdegil dan enggan meletakkan calon daripada MIC, beliau akan bekerjasama dengan PKR dalam memastikan kemenangan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak tarik pengundi-pengundi India. Kalau saya kali ini, kalau UMNO letak kerusi itu, UMNO bertanding, saya akan bertunggus lumus menjayakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan semua pengundi-pengundi India lebih baik sokong kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun saya memang akan bertanding. Dan tanpa undi kepada Barisan Nasional, undilah kepada saya. Kalau tak nak undi kepada saya, terus undi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang kini merupakan Presiden Parti Generasi Baru New Gen berkata, antara manifesto utamanya adalah menjaga kepentingan pengundi India di Negeri Sembilan. Sebuah syarikat di Korea Selatan menyatakan minat membina sebuah pusat pelupusan sisa pepejal berteknologi tinggi di Melaka. Syarikat berkenaan beroperasi di Seoul bukan sahaja memiliki sistem canggih dalam pengurusan sisa pepejal, malah mempunyai kepakaran dalam merawat semula tapak pelupusan daripada tercemar. Dan butirannya bersama wartawan Yusri Sahad di Seoul, Korea Selatan. Kerajaan negeri kini telah mengenal pasti syarikat yang mampu menyelesaikan masalah tapak pelupusan sisa pepejal di Sungai Udang dan Kerubung yang tidak lagi mampu menampung keperluan. Kita ada teknologi yang canggih di Korea Selatan yang mana mereka boleh merawat tanah tapak pelupusan sampah sedia ada dan akhirnya tapak pelupusan sampah itu boleh digunakan untuk pembangunan. Boleh didirikan apartmen, boleh didirikan premis-premis kedai dan sebagainya tanpa sebarang gangguan pencemaran yang boleh menyebabkan masalah kesihatan dan juga dari segi kestabilan struktur tanah itu juga kita dapat tentukan ianya stabil untuk dirikan pembangunan. Syarikat terbabit mempunyai sistem yang mampu memproses sisa pepejal menjadi tenaga yang diperbaharui seperti gas dan minyak. Tenaga diperbaharui itu mampu dipasarkan kepada industri dan domestik sekaligus menjana pendapatan negeri. Yang pasti, projek berkenaan mampu mencipta peluang pekerjaan selain pemindahan teknologi kepada penduduk di Melaka. Kerajaan negeri Melaka mengambil langkah proaktif dengan menjalinkan kerjasama dengan Korea Selatan dalam menangani masalah pelupusan sampah di negeri berkenaan. Usaha ini jika menjadi kenyataan, ia bakal menyelesaikan masalah penduduk di sekitar Sungai Udang dan Kerubung yang dibelenggu dengan masalah ini sejak sekian lama. Usaha ini sejajar dengan hasrat Kerajaan Negeri Melaka untuk menjadikan Melaka sebagai sebuah negeri pintar, hijau dan bersih. Yusri Sahad, Seoul, Korea Selatan. Selama lebih 60 tahun, Milo telah menyentuh dan mendekati segenap lapisan masyarakat negara ini selain menjadi pembekal minuman coklat yang sinonim dengan rakyat Malaysia. Milo turut menyokong aspirasi menjadikan Malaysia sebagai negara jago sukan. Pelbagai usaha dilakukan bermula peringkat akar umbi bagi menggalakkan 5 juta rakyat Malaysia memulakan gaya hidup sihat dan cergas. Jadi melalui itu kami telah membentuk ataupun menganjurkan banyak-banyak program sukan dan menyokong banyak-banyak program sukan. Antara salah satu daripada program yang kita anjurkan adalah Milo Champions Clinic
untuk 7 hingga ke 12 tahun. Milo Hidup Bola, tournament futsal di Akar Umbi untuk bawah 16 dan juga bawah 12. Kami juga banyak bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan di bawah payung Satu Murid Satu Sukan. Program sukan Milo telah menyatukan ribuan kanak-kanak serta melahirkan jago sukan. Ia turut selari dengan kempen Milo Aktif Negaraku yang turut menyatukan rakyat Malaysia melalui program sukan. Kemunculan van Milo di tapak acara sukan menyemarakkan semangat rakyat negara ini mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, pasal van Milo ni selalunya waktu dekat sekolah, saya ingat setiap hari sukan mesti akan ada. Okey, kita orang akan beratur panjang-panjang, so dapat air Milo yang sejuk. Memang rasa dia tu memang tak boleh nak lupalah sampai sekarang. Saya satu family berada di Bukit Cerakar. Bila saya datang sini, saya tengok je van Milo ni, saya teringat lagi kenangan waktu sekolah, waktu bila ada sukan ke apa semua, van Milo ni sentiasa ada. Milo sentiasa bersama dengan rakyat Malaysia dan rasanya tidak pernah berubah daripada dulu sehingga kini. Sempena Hari Malaysia, Milo tidak melepaskan peluang membawa van Milo mendekati rakyat. Minuman Milo diberikan secara percuma kepada pengunjung sebelum dan selepas melakukan aktiviti riadah. Hari ini Hari Malaysia, saya bekerja, saya rasa berbangga sebab membuatkan semua rakyat Malaysia bergembira menikmati air Milo yang menjadi kegemaran rakyat Malaysia daripada tahun ke tahun. Pemberian Milo percuma yang berkhasiat di tapak riadah merupakan tanda penghargaan kepada rakyat Malaysia yang masih terus memberi sokongan kepada Milo. Laporan antarabangsa dimulakan dengan perkembangan taufan mangkut. Selepas mengganas di wilayah Guangdong di China, taufan mangkut kini membadai wilayah autonomi Guangxi Zhuang. Pusat Meteorologi China berkata wilayah itu bakal menerima hujan lebat antara 100 hingga 160 mm susulan taufan berkenaan. Bekalan elektrik di beberapa kawasan dilaporkan lumpuh akibat angin kencang yang menumbangkan pokok di serata tempat. Taufan turut mengakibatkan jalan raya dan perkhidmatan kereta api terjejas. Pihak berkuasa Guangxi telah mengambil langkah berjaga-jaga dengan menggerakkan pasukan kecemasan sejak Jumaat lalu. Dengan lebih 250,000 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan sementara. Ribut juga dijangka melanda wilayah di barat China seperti Guizhou, Chongqing dan Yunnan pada hari Isnin. Setakat ini, taufan mangkut telah menyebabkan sekurang-kurangnya 2 terkorban selepas ribut besar itu melanda wilayah Guangdong di selatan China Ahad lalu. Syarikat perdagangan elektronik terkemuka Amazon menyiasat dakwaan sebahagian kaki tangannya menjual data sulit pelanggan kepada syarikat lain di China. Ia juga sedang menjalankan siasatan menyeluruh mengenai dakwaan kaki tangannya terbabit dengan gejala rasuah. Menurut laporan Wall Street Journal, kaki tangan syarikat itu menjual data dalaman dan maklumat sulit lain kepada peniaga yang menjual barangan mereka di laman web firma gergasi Amerika Syarikat itu. Amalan itu yang melanggar dasar syarikat banyak membabitkan negara China. Ini berkemungkinan kerana pekerja di China memperoleh pendapatan rendah menyebabkan mereka sanggup mengambil risiko itu. Wall Street Journal turut merujuk contoh orang tengah di Shenzhen yang menjual maklumat pada harga 80 hingga lebih $2,000 Amerika untuk perkhidmatan seperti memadamkan ulasan negatif sesebuah akaun. Jurucakap Amazon menegaskan syarikat itu tidak akan bertolak ansur di atas salah guna sistem syarikat dan tindakan tegas akan diambil jika mendapati ada kaki tangan yang terlibat. Laporan Sukma Perak 2018, masuk hari ke-7, saingan rasmi 40 emas lagi ditawarkan kepada kontijen bertanding. Antaranya menerusi acara terjun yang membuka tirai hari ini di Pusat Akuatik Tuanku Zara di Ipoh. Dan untuk perkembangan terkini, kita berlintas langsung bersama wartawan Imaliana Isa di sana. Silakan, Lia.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya secara langsung di Pusat Akuatik Tunku Zahra Ipoh untuk perkembangan Tamasya Sukma 2018 Perak. Saya berada di pusat akuatik ini kerana acara terjun dan renang membuka saingannya hari ini. Acara renang hari ini menawarkan 8 pingat emas, diikuti acara terjun menawarkan 2 pingat emas. Baru sebentar tadi berakhir acara 3 meter papan anjal lelaki yang menyaksikan pingat emas dimenangi oleh atlet Sabah Gabriel Gilbert Daim. Saya bersama dengan Gabriel ketika ini. Gabriel, kalau melihatkan status awak sebagai penjurun kebangsaan, jadi mungkin mudah untuk Gabriel memenangi emas tadi. Bagi saya memang benda ini tak agak mudah sebab ada juga saingan saya yang kuat. Sebab dalam game saya tadi ada juga seorang daripada national team iaitu Hanis Nazirul bin Jayasuriya. So maybe saya anggap benda ni saingan saya memang kurang, tapi saingan tu tetap ada. Jadi sebagai penerjun kebangsaan, jadi SOMA ini kita tahu pentas untuk melahirkan lebih banyak bakat baru. Kita sedar yang Malaysia sendiri adalah apa yang terkuat di Asia Tenggara ini, khususnya dalam sukan terjun. Jadi sebagai penerjun kebangsaan, macam mana Gabriel melihat prestasi atlet muda lah khususnya? Bila saya melihat prestasi penerjun muda, memang memang diorang ada yang okey, ada yang okey. Mungkin ni yang terbaik. Terbaik untuk mereka lah kan? Yes. Okey, Gabriel akan bertanding dalam acara 3 meter seirama untuk besok kan bersama dengan Jason Javelin. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Gabriel dan juga selamat berjaya untuk esok. Jadi ketika ini di belakang saya sedang berlangsung acara seirama, platform seirama wanita yang melibatkan 5 kontingen. Dan untuk perkembangannya kami akan bawakan ke semasa menerusi rangkaian Media Prima. Jadi jangan lupa untuk ikuti keputusan atau perkembangannya bersama dengan kami setiap hari sehingga 22 September ini. Sekian saja dapat secara ringkas saya bawakan kepada anda. Kita kembali ke Sri Pentas. Silakan. Baik, terima kasih Lia dengan laporan itu tadi. Dan laporan seterusnya juga membuka tirai acara olahraga di Stadium Perak Ipoh. 6 pingat menjadi rebutan menyaksikan kontingen Pahang meraih emas pertama olahraga menerusi larian 10,000 meter lelaki. Pelari jarak jauh S. Pubasanda mendapati ramalan selaku juara bertahan edisi lalu untuk membolot satu lagi pingat emas pada edisi kali ini. Pelumba Pahang berusia 20 tahun ini mencatat masa 33 minit 50.620 saat, sementara pingat perak diraih wakil Selangor S. Dinesh diikuti gangsa S. Manis Selvan. Dalam pada itu, atlet Sarawak Queenie Ting mengungguli acara lempar cakera wanita menerusi jarak 43.77 meter. Pingat perak dimenangi wakil Pahang Nani Sahirah Marjata yang membuat 40.64 meter, sementara Nur Atika Sufiah dari Johor dengan catatan 39.62 meter sekadar meraih gangsa. Sementara itu, kemenangan atlet Kelantan Nur Alia Hazika Kamara Zaman dalam acara 5,000 meter jalan kaki dibatalkan ketika dia melepasi garisan penamat. Pembatalan itu dibuat pengarah teknikal olahraga yang melayangkan kad merah kepada Nurul Alia Hazika di garisan penamat selepas mendapati kakinya terapung seakan berlari ketika saingan berbaki 2 pusingan, sekaligus menyaksikan pingat emas jatuh di tangan Kung Jialin dari Pahang yang menduduki tangga kedua menerusi catatan masa 27 minit 35.260 saat. Bagi acara lompat tinggi, juara bertahan dari Johor Muhammad Syafi'i Muhammad Shah tidak bermasalah untuk mengekalkan pingat emas pada edisi ini. Dia membuat lompatan terbaik 2.06 meter, diikuti perak diraih wakil Sabah Muhammad Izran Dahlan dan Amir Hakai Ismail dari Kedah membawa pulang pingat gangsa dengan catatan hanya 2.00 meter. Dalam saingan lontar peluru, wakil Johor Fam Lunde mengungguli kategori lelaki selepas mencatat lontaran terbaik 15.14 meter. Pingat perak pula dimenangi atlet wilayah persekutuan Loh Chen Hao yang membuat 14.01 meter. Dan menutup perebutan pingat emas ke-6 olahraga di sebelah pagi ialah acara lompat kijang wanita. Menyaksikan 2 wakil tuan rumah menamatkan saingan di kedudukan podium emas dan gangsa. Seperti diduga, pingat emas menjadi milik Arkistana menerusi lompatan sejauh 12.95 meter, sementara perak diraih wakil Johor Mahira Hanis Ishak dan Nurul Ashikin Abbas dengan pingat gangsa. Sekian dahulu Buletin 1.30. Kekalkan keharmonian antara kaum yang sudah wujud sekian lama di negara ini. Saya ingin Malaysiaku. Dengan itu, salam hormat dan Assalamualaikum. Puji dan syukur pada Ilahi.
sejahtera bersama demi negara tercinta. Mati rasional, wawasan nasional, sedaya upaya masyarakat intelektual. Graviti yang sama, langkah penuh bangga, kucurkan segala keringat serta tenaga, berpaduan bersama. Ingatlah semua, ia bermula tak kira dari apa warna.